Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini petang ni saya agak buat keputusan tergempar juga untuk mengadakan satu sesi live memandangkan sekarang ni saya agak sibuk dengan apa dah kita ini pertama bulan Ramadan yang pertama, hari pertama. Jadi kalau saya nak buat malam tu agak lewat jugalah. Jadi tujuan sesi itu petang ini adalah untuk jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya kepada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya berkaitan dengan peperiksaan pegawai Immigration KP19 yang akan diadakan bagi batch pertama ialah 7 hari bulan iaitu hari Khamis. Hari ini 3 hari bulan, ada 4, 5, 6, 7, 4 hari lagi. 4 hari lagi untuk mereka yang sesi 7 hari bulan untuk membuat persediaan. Sebelum tu kita test dulu. Saya takut suara tu tolong komen dengar tak dengar. Okey, untuk makluman saya dah ada 2 sesi sebelum ini yang menerangkan tentang apakah exam PC pegawai immigration tu, format exam tahun ni, iaitu 2 section. Yang pertama dari segi section daya A, daya masalah, dan juga section B adalah kefahaman bahasa Inggeris. Dengar tak suara saya? Saya tak nak jadi macam kalau dekat Telegram saya buat live sekali saya duk cakap-cakap tapi tak sedar bahawa pendengar tak dengar suara sebab tertekan mute. Kalau ada apa-apa soalan anda boleh tulis di bahagian komen untuk saya cuba jawab. Mana yang saya tahu saya cuba jawab. Terutamanya bagi mereka yang kali pertama mengambil peperiksaan PC lah, dan juga bagi mereka-mereka yang dah banyak kali mengambil peperiksaan PC SPA ini tetapi tak lulus, sentiasa gagal. Jadi kita cuba lihat secara ringkas. Sesi bagi ini paling lama pun kita akan berhenti 6.30 lah. Kita akan berhenti sebab kita nak persiapan untuk pembuka puasa nanti. Jadi kalau ada apa-apa soalan anda boleh tanya dalam ruang komen. Saya cuba tengok kalau ni. Jadi kalau ada apa-apa lihat secara ringkas. Sesi bagi ini kita lama. Okey. Kalau ada soalan anda boleh tanya di ruang komen. Okey. Untuk makluman anda, ramai mereka yang biasa mengikuti PSC telah mengikuti, mereka mengandaikan bahawa format dia sama iaitu daya masalah 20 soalan 20 minit, dan juga mereka melihat kepada soalan partial question yang lama-lama lah, yang tahun 2019, 2018. Sedangkan pada tahun ini sejak bulan Disember lagi SPA telah membuat perubahan di mana soalan telah dikurangkan daripada 20 kepada 15 soalan. Telah dikurangkan daripada 20 ke 15 soalan, daripada 20 soalan pada 10 soalan, manakala masanya masih sama, iaitu 25 minit. Itu dari segi format. Bahasa Inggeris dia samalah, kita ada grammar dan juga kita ada kefahaman essay, petikan essay lah. Jadi boleh komen siapa yang hadir. Dan saya nampak ada yang hadir tapi saya tak nampak. Saya andaikan anda suara jelas. Suara jelas, okey. Satu ingatan bagi calon-calon yang ini saya ulangkan beberapa kali kerana ramai yang nampaknya terutamanya mencari jalan singkat untuk lulus exam dengan pertama sekali mengupah pihak ketiga untuk menjawab soalan.
Ini salah satu yang kata out lah, integrity out. Kita nak cari kaki tangan kerajaan ni, kita perlu ada integriti yang tinggi. Satu, dia upah orang untuk tolong jawab bagi dia, upah pihak ketiga. Yang kedua ialah berkongsi jawapan pada hari pada masa peperiksaan. Ramai yang join grup WhatsApp ataupun grup Telegram ni sebenarnya bukan nak belajar sangat, bukan nak buat persediaan, maaf lah itu saya cakap. Kebanyakannya ialah nak tengok, nak kongsi jawapan yang diberi oleh calon-calon lain. Jadi ini satu sikap atau satu attitude yang tak betul lah. Dan SPA pun dah sebutkan bahawa mereka-mereka yang katakan lulus dalam exam tapi dapat dikesan, maka kelulusan dia akan dibatalkan dan dia akan senarai hitamkan, di blacklist lah. Jadi cuba buat persediaan yang sebaik mungkin. Kalau anda dah banyak kali ambil peperiksaan, asyik tak lulus juga, cuba tengok balik di mana mistake dia, di mana silap dia, sama ada anda bermula lewat ataupun anda belajar seorang-seorang, anda tak masuk dalam grup yang betul-betul boleh membantu anda, ataupun ada orang kata ada tutor sebenarnya yang boleh membantu anda membuat persiapan yang lebih baik. Kadang bila buat seorang-seorang ni, anda jumpa dengan soalan dari Google, anda jumpa soalan, kawan-kawan ada forward PDF soalan-soalan lepas-lepas, anda buat, tapi anda macam keliru. Kenapa jawapan dia A misalnya? Anda tak nampak, jadi tak ada tempat nak rujuk. Kadang-kadang ada jugalah kawan-kawan betul. Jadi cuba cuba ubah pendekatan lah, persediaan. Cuba pendekatan. Dan saya pernah sebut dalam grup saya dulu bahawa usaha dan juga pilihan anda adalah mengkontribut lebih kurang 90% daripada kejayaan. Tutor dia boleh bantu, ya, dia boleh bantu anda, boleh orang kata troubleshoot masalah yang anda ada lah. Jadi kalau dah bagi yang lama-lama tu, cuba ubah persediaan dia. Dan satu lagi saya dah sebut juga, kalau anda nak berjaya dalam PC SPA ni, anda perlu bersedia lebih awal. Jangan anda bersedia last minute, sebab biasanya bila SPA umumkan tarikh exam, anda ada lebih kurang 12 hari je. Itu pun kalau anda sedar lah di hari pertama. Kadang setengah orang tu tengok 3 hari lagi baru dia check email, 3 hari lagi baru nak exam. Jadi tak sempat lah. Jadi anda perlu buat persediaan orang kata jangka panjang, medium term, misalnya dah mula belajar, ikut atau buat persediaan ikut kalau ada kursus ke, ada tuition ke untuk 3-4 bulan, supaya bila anda dipanggil untuk exam, anda dah ada senarai jawatan yang ada pohon. Jadi anda boleh jangka kan. So anda bila ada buat persiapan 3 bulan, jadi anda akan lebih bersedia lah. Dan kemungkinan ataupun peluang untuk anda akan lulus adalah lebih cerah. Jadi itu ingatannya, supaya jangan kita mengambil jalan singkat, jalan mudah. Lebih-lebih lagi kalau kita untuk nak masuk exam pun kita upah orang, tak ada integriti, macam mana kita menjalankan tugas sebagai immigration? Immigration ni dia melibatkan banyak aspek, ada juga mengawal pintu masuk negara, mengawal orang-orang yang keluar masuk. Jadi kalau tak ada integriti, mudah dibeli lah, jadi tak ada integriti. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak share sikit apa yang saya nak ni. Saya cuba share screen saya. Sebab saya rasa terutamanya bagi mereka-mereka yang first timer lah, first timer ni, ataupun mungkin baru saja habis peperiksaan tahun lepas dan sebagainya. Jadi kita tengok kepada jadi anda dah dipanggil, anda sudah dipanggil untuk peperiksaan SPM. Ini makluman daripada bila SPA umumkan 12/7, 12 dan 14 hari bulan, 3 sesi. Kenapa 3 sesi? Kerana ramainya calon yang dipanggil untuk exam ini, dan juga bilangan ambilan pun agak ramai jugalah, beratus jugalah calon simpanan dan calon tetap tu agak beratus. Jadi SPA terpaksa
terpaksa adakan sesi ini dalam 3 sesi. 3 sesi dan satu lagi ingatan saya ialah tentang masa, pastikan anda tak tersilap masa. Exam anda adalah 2 petang hingga 3 petang. 2 petang hingga 3 petang. Jangan pula anda buka pagi tu. Kalau yang dah biasa mungkin dah ada exam belah pagi, 10 pagi hingga 11 pagi. Tapi inilah belah petang. Dan sini kita tengok perhatian saya nak baca yang saya sebut tadi lah. SPA telah melepasi calon yang melakukan salah laku integriti dengan mewujudkan kumpulan tertentu dalam platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram bertujuan untuk menawarkan perkhidmatan. Jadi dia memang serius lah. Jadi saya pun yang saya buat grup Telegram dan juga WhatsApp sebenarnya untuk membantu anda buat persediaan sebelum exam, bukannya semasa exam. Okay. Jadi anda perhatian lah. Okay. Satu lagi ialah biasanya SPA ni memang senang fail. Mudah nak fail. Daripada 20,000 calon, 18,000 akan terkandas, akan gagal. Jadi nak bukan senang lah, walaupun ianya objektif ABCD, tapi kalau anda tak buat persiapan, maka anda telah memilih jalan untuk gagal lah. Okay, satu lagi slide sini ialah macam mana kita nak fail, senang saja, tak payah ready. Terus jawab salah hari exam, terus jawab salah. Ataupun last minute baru nak belajar. Kalau pula anda tinggal lama matematik SPM ni, maka anda akan menghadapi kesulitan. Okay, jadi ingatlah kan, anda ambil ni bukan untuk anda diri anda sendiri, tapi juga untuk ibu ayah anda. Banggakan mereka dengan kejayaan. So cuba sehabis baik. Kadang-kadang anda kata anda dah cuba, tapi anda cuba macam mana baik anda tu? Adakah anda cuba hanya setiap hari anda allocate setengah jam saja buat revision? Kalau lepas-lepas anda gagal, anda buat setengah jam, anda tingkatkan lah. Buat 1 jam. Kalau lepas-lepas anda study secara seorang-seorang, study dengan kumpulan. Banyak kawan-kawan dalam WhatsApp yang anda kenal dah join sekali buat private small group untuk bincang. Dan buat perancangan lah. Hari ni kita buat 5 soalan, tajuk kalau matematik ke tajuk apa-apalah. Dan juga kan kita satu lagi juga, kita kena minta ayah, mak dan ayah kita doakan lah. Kita gembirakan mereka dengan kejayaan. Kalau kita dulu kita sampai belajar, sampai SPM, sampai diploma, degree kan. Jadi inilah masanya kita cuba balas jasa mereka dengan berjaya dan melepasi tapisan pertama, iaitu exam. Okey, kalau ni saya nak share pasal apa ni yang bagi mereka yang first timer, ini pasal rujukan yang akan dibuka tempahan esok pukul 8 pagi, edisi terkini Pegawai Immigration KP19 yang dikeluarkan oleh Tim Info Kerjaya. Jadi sebagai makluman, last exam Pegawai Immigration adalah pada tahun 2020, iaitu 2 tahun lepas. Bermakna kalau itu mungkin juga tahun depan tidak ada pengambilan, dan paling mungkin juga akan ada 2024, ada 2 tahun. Jadi anda kalau anda tak buat betul-betul, tak buat sehabis baik, jadi anda akan perlu menunggu lagi 2 tahun lagi. Jadi buat try your best lah. Jadi ini adalah edisi yang terkini daripada Tim Kerjaya. Sebagai makluman, Tim Kerjaya dah banyak membantu calon-calon dengan mengeluarkan rujukan berpandu, membantulah macam ada exam SPM dulu kan, anda beli buku latihan latih tubi dan sebagainya. So ini ada dia punya ni lah. Dalam rujukan ni ada banyak contoh soalan-soalan yang related to immigration, dan ini adalah package yang ditawarkan lah, bergantung pada kemampuan dan juga kepada keperluan anda lah. Kalau yang basic tu anda akan dapat basic 40 ni akan dapat rujukan sahaja. Kalau super anda dapat rujukan dan juga ibu-ibu lain. Kalau gold anda dapat sama dengan super tapi ada tambahan latih intensif. Daya masalah 30 soalan, 60 soalan. Dalam basic anda ada 60 soalan. 30. Dan kalau anda ada kemampuan, anda dapatkan yang platinum. Platinum ni anda akan dapat
180 soalan tambah dengan basic anda akan dapat 240 soalan. 240 soalan. Jadi bila exam ni kita perlu banyak buat latihan, kita banyak buat latihan supaya kita betul-betul faham konsep apa yang nak ditanya oleh SPA. So ini adalah lebih kurang tentang 4 package, Platinum, Gold, Super dan Basic. Even kalau basic ni pun kalau anda pergi esok dalam laman jualan, dia akan ada kalau anda nak upgrade kepada nak latih tubi ni, anda boleh tambah RM20 untuk tambah dapatkan daripada anda dapat 60 soalan, anda dapat 120 soalan. Okey, ini yang saya tawarkan. Kalau anda dapatkan rujukan melalui link saya ni sebab saya nak bantu anda, saya akan bagi 2 bonus belian, iaitu pertama grup VVIP ni, di mana dalam grup ini kalau anda boleh bincang dengan calon-calon lain, dan kalau ada persoalan anda tak jelas, saya akan bantu anda lah. Akan bantu anda untuk mungkin saya akan permudahkan lagi pengiraan dia lah. Satu lagi ialah channel Telegram yang saya setiap hari saya bagi ulang kaji ringkas itu ialah versi percuma. Ini ialah versi berbayar ni, yang ada lebih kurang 15 topik untuk memudahkan anda lah, Jadi channel ni anda dapat percuma dengan juga grup VIP ni. Harga dia RM99 percuma. Jadi kalau anda beli RM40, anda akan dapat ini percuma. Ini untuk bagi yang beli package basic, dan bagi yang ada kemampuan untuk membeli package platinum. Kalau beli package platinum, anda akan dapat 4 bonus berharga jumlahnya RM199. Bonus untuk yang belian basic, dan juga ada tambahan lagi 2 lagi saya bagi, iaitu bonus ketiga ialah e-book 10 strategi cepat dan mudah. Ini ialah e-book saya yang saya susun untuk membantu calon-calon untuk cari tahu kat mana dalam buku ni ada lubuk-lubuk kat mana. Ada kadang-kadang calon hanya apply SPA saja, sedangkan ada SPA negeri, ada juga PBT dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Telegram. Telegram yang dengan idiom, peribahasa ataupun silang bahasa ni. Dengan ini anda akan, bila anda dapat cuma anda akan terus, bila saya update anda akan dapat update dia lah. Ini bila anda beli package platinum RM130. Jadi platinum, beza platinum dengan basic, platinum anda akan dapat sejumlah 240 soalan. Kalau basic hanya dapat 60 soalan. 60 soalan. Jadi itu lebih kurang sedikit. Kalau anda rasa anda nak ni, anda boleh ni lah. Anda boleh cuba dapatkan. Saya dah beli dalam grup dan juga Telegram. Saya dah bagi link. Jadi pastikan kalau anda tak, untuk makluman anda, tim kerja kita ada ramai kaki tangan yang mempromosikan e-book ni. Jadi kalau anda katakan anda spend RM40, dapat e-book saja, tapi tak ada grup VIP, tidak ada nota channel, jadi rugilah. Bayar sama tapi dapatnya benda tak dapat, terlepas bonus. Jadi saya harap anda ni lah, anda yang mereka yang berminat boleh ni lah. Okey, saya cuba tunjukkan. Saya test suara tu tak apa, kita hide test suara ni. Test suara ni. Okey, test suara kita hide. Okey. Kalau ada persoalan boleh tanya. Kita ada lebih kurang 6 minit lagi. Ada persoalan kena tanya? Seperti saya sebut juga untuk topik mean, mode dan median. Saya tengok akhir-akhir ni dia ada standard deviation, sisihan piawai dan juga variance. Jadi anda perlu tahu cara macam mana nak kira standard deviation dan variance, di mana anda hanya perlu tidak masalah anda dalam exam tu anda is open book, di mana letak formula dia kat tepi dan juga boleh buat kiraan lah, tak salah. Dan satu lagi juga saya nak nasihatkan juga anda cuba belajar untuk jawab soalan dengan menggunakan scientific calculator, terutamanya bagi soalan-soalan berkaitan dengan persamaan dan juga asas nombor.
Jadi ini nombor saya kalau anda nak hubungi saya. Ni WhatsApp itu dan Telegram boleh, tapi lebih kepada WhatsApp lah. WhatsApp saya dapat cepat respon sikit. Cuma maklum dalam bulan puasa ni, kalau saya lambat respon tu, saya akan saya pergi inilah di masjid malam-malam tu tarawih semua kan. Tapi saya akan cuba balas lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih kerana memberi perhatian. Dan bagi yang mereka yang berpuasa, selamat berbuka puasa nanti. Dan itu saja, terima kasih kepada perhatian anda. Nanti saya akan upload benda ni di YouTube untuk anda lihat sekali lagi poin-poin penting yang saya highlightkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.